Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, dan pada siri yang ke-248 kita telah tiba pada riwayat 4567, di mana pada kali ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang an-nafal. Apakah itu an-nafal? An-nafal adalah pemberian ataupun anugerah tambahan yang seorang pemerintah ataupun orang yang berkuasa berikan kepada tentera yang telah berjaya mengalahkan musuh, dengan orang tentera tersebut boleh mengambil barang-barang harta yang ada pada tubuh badan orang yang dia telah berjaya kalahkan. Maka itu dipanggil sebagai bukan an-nafal, sebaliknya salabul qatil. Barang-barang yang terdapat pada orang yang tentera berjaya kalahkan, maka dia berhak untuk menyimpan barang-barang tersebut. Sebab itu dibawakan tajuk istihqaqul qatil salabul qatil. Kita dah tiba pada satu kisah pada riwayat 4567 berkenaan tentang dua orang sahabat yang berjaya mengalahkan Abu Jahal yang merupakan musuh tegar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sanadnya terlebih dahulu 4567. Daripada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW yang terkenal, sesungguhnya beliau telah berkata, baina ana waqifun, sedang aku berdiri fi saffi, di dalam barisan perang, di dalam barisan tentera. Yauma Badrin, pada peperangan Badar, nazartu an yamini wa shimali, aku telah menoleh ke arah kanan dan kiriku. Fa idza, maka tiba-tiba, ana adalah aku, baina ghulamaini, berada di antara dua orang pemuda, minal ansar, daripada kalangan ansar, hadithatin, masih muda, asnanuhuma, usia mereka berdua. Tamanna itu, aku berharap, sebab sekarang ni tengah perang, aku berharap, lau kuntu, kalaulah sekiranya adalah daku, baina adla' minhuma, berada di antara seorang pahlawan yang lebih kuat, yang lebih bagus berperang berbanding mereka berdua. Faghamazani, maka telah memegangku salah seorang daripada dua pemuda tersebut, kata Abdurrahman bin Auf. Maka pemuda tersebut berkata, ya am, wahai pakcik, hal ta'rifu Aba Jahlin, adakah pakcik tahu siapakah Abu Jahal? Sebab mereka tak pernah jumpa Abu Jahal, namun mereka bersemangat untuk berlawan dengan Abu Jahal. Ahlan kepada gula sweet yang bagi gift, semoga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka dua orang pemuda ni kata, pakcik kenal tak siapa Abu Jahal? Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku menjawab, na'am ya. Wa ma hajatuka ilaihi ya bana akhi, dan apakah keperluan kamu kepada Abu Jahal, wahai anak saudaraku? Qala, maka berkata pemuda Ansar tersebut, ukhbirtu, aku telah dikhabarkan, annahu yasubbu Rasulullah, bahawa beliau kerap mencela memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadih, ini semangat pemuda Ansar. Padahal Abu Jahal ni bukanlah calang-calang pahlawan, antara pahlawan terkenal termuka-muka Quraisy. Maka berkatalah pemuda Ansar ini, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la in ra'aituhu, sekiranya aku melihat Abu Jahal, la yufariku, maka tidaklah berpisah, sawadi, bayang-bayangku, sawadahu, dengan bayang-bayang Abu Jahal, hatta, sehingga, yamuta, pasti akan mati, al-a'jalu minna, siapakah yang paling hampir kematian di antara kami.
Kalaulah aku jumpa dengan Abu Jahal, maka tak akan ada yang selamat di antara kami. Sama ada Abu Jahal yang terbunuh ataupun aku. Nekat dia kerana nak mempertahankan Nabi SAW yang mereka dapat tahu Abu Jahal banyak menyakiti Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, fata'ajjabtu, maka aku berasa ta'ajjub lidzalika, dengan semangat pemuda Ansar tersebut. Faghamazanil akhar, maka telah memegangku pemuda yang kedua dan dia berkata perkara yang sama. Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, falam anshab, maka tidaklah aku perlu tunggu lama. Bahawa nazartu, aku dapat melihat ila Abi Jahlin, kepada Abu Jahal, yazulu finnas, yang sedang beredar-edar di antara tenteranya. Abu Jahal sedang bergerak-gerak menyusun pasukan tenteranya. Fakultu, maka aku pun berkata, ala, ketahuilah, tarayani, adakah kamu nampak orang tersebut? Hadha sahibukum alladhi tas'alani anhu, inilah orang yang kamu sedang bertanya tentangnya kepadaku. Inilah Abu Jahal. Baru sahaja Abdurrahman bin Auf tunjuk. Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, fabtadarahu, maka telah bergegas pergi kedua pemuda ini ke arah Abu Jahal. Fadarabahu, dan mereka berjaya menghayunkan pedang mereka kepada Abu Jahal, hatta qatalah, sehingga mereka berjaya menamatkan riwayat hidup Abu Jahal. Padahal bukan senang untuk menghampiri Abu Jahal kerana dia dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya, tetapi keberanian dua sahabat muda ini menjadi sejarah berkenaan betapa mereka sayang kepada Nabi SAW sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka. Thumman sarafa, kemudian kedua pemuda ini telah pergi kepada Nabi SAW. Fa akhbarahu, dan mereka telah mengkhabarkan kepada Nabi bahawa mereka telah menuntut balas ke atas Abu Jahal di atas perbuatannya yang terus-menerus menyakiti Nabi. Maka Nabi pun bertanya, ayyukuma qatalah, siapakah di antara kamu berdua yang telah menghukum, membunuh Abu Jahal? Faqala kullu wahidin minhuma, maka telah berkatalah setiap seorang daripada mereka, ana qataltuh, aku yang telah menamatkan riwayat Abu Jahal. Maka yang kedua pun berkata, aku wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, al-hal masatuhuma sayfaikuma, adakah kamu berdua telah membersihkan pedang kamu? Mereka berkata tidak. Fanazara, maka baginda telah melihat pada kedua pedang. Maka baginda bersabda, kilakuma, kedua-dua kamu qatalah, yang telah membunuh Abu Jahal. Wa qadha bisalabihi, dan Nabi SAW telah memutuskan bahawa segala harta yang ada pada Abu Jahal, yang Abu Jahal ada ketika dia dikalahkan oleh kedua pemuda ini, adalah dibahagi antara kedua pemuda ini. Dan siapakah nama kedua pemuda ini? Yang pertama Muaz bin Amr bin Jamuh, dan yang kedua adalah Muaz ibnu Afra. Muaz bin Afra. Maka Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muaz bin Afra, kedua pemuda berani, yang mana berani untuk mengalahkan Abu Jahal dalam keadaan ketika itu dia dikawal rapi oleh pengawal dan juga pasukan tenteranya. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebut, kedua pemuda ini mereka cedera, mereka luka, namun keberanian mereka menjadi sejarah yang kita baca pada hari ini. 4568, maka ini berkenaan tentang kisah yang berlaku dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, bila 3 panglima yang Nabi lantik, yang mula-mula Zaid bin Harithah syahid, disusuli Abdullah bin Ja'far syahid, kemudian panglima yang ketiga Abdullah bin Rawahah juga syahid. Peperangan Mu'tah berlaku pada pertengahan tahun yang ke-8 Hijrah. Maka Khalid bin Al-Walid telah dilantik menjadi panglima. Maka bila Khalid bin Al-Walid dilantik menjadi panglima, maka Khalid bin Al-Walid tak benarkan sesiapa yang berjaya mengalahkan musuh untuk mengambil barang-barang yang ada pada musuh. Kalaulah tidak, memang itu yang Nabi tetapkan. Barang siapa yang mengalahkan musuh, salabul qatil, maka barang-barang musuh adalah milik dia sebagai hadiah untuk dia. Tapi Khalid bin Al-Walid tak nak bagi. Maka ada seorang sahabat yang lain pada waktu itu berbahas, bertengkar dengan Khalid. Dia kata, kenapa engkau buat keputusan berbeza daripada Nabi? Mana kemudiannya berlaku kisah yang bakal kita baca. Maka kedua-dua
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini 4568 dan 4569 menceritakan tentang peristiwa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah ketika 3,000 tentera Islam perlu berlawan dengan 200,000 tentera Rom. Terus 4568 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, qatala rajulun, telah berjaya mengalahkan seorang lelaki daripada Himyar. Himyar maksudnya satu kabilah di Yaman. Dia telah berjaya mengalahkan seorang tentera daripada kalangan musuh. Dalam kurungan, itulah tentera Rom. Dan kita tahu tentera Rom, mereka mempunyai kelakapan yang canggih pada waktu itu. Fa'arada salabah, maka lelaki ini seperti biasa, dia ingin untuk mengambil barang-barang yang ada pada musuh yang telah mati. Sebab itu adalah kebiasaan dia. Barang siapa yang berjaya mengalahkan musuh, maka segala harta yang ada pada musuh, yang mana zaman tersebut bernilai, baju besi dia, topeng besi dia, pedang dia, perisai dia, tombak, segala apa, maka itu adalah milik orang yang berjaya mengalahkan dia. Namun, famana'ahu Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ketika itu baru masuk Islam dan dia menjadi panglima. Maka Khalid bin Al-Walid telah melarang daripada mengambil salab tersebut. Wa kana waliyan alaihim, dan adalah Khalid adalah ketua bagi pasukan tentera Islam dalam kurungan selepas kesyahidan 3 lagi panglima yang Nabi lantik. Fa'ata Rasulullah Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik, seorang sahabat lain, dia telah datang menemui Nabi dan dia mengkhabarkan kepada Nabi di mana Khalid bin Al-Walid tak nak bagi apa kebiasaan dia yang Nabi izinkan boleh diambil daripada barang-barang si mati oleh orang yang berjaya mengalahkan musuh. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Khalid, "Ma mana'aka an tu'tiyahu salabah?" Apakah yang menghalang kamu daripada memberi kepada tentera salabah apa yang mereka sepatutnya layak dapat daripada barang-barang musuh yang mereka kalahkan? Qala, maka Khalid bin Al-Walid berkata, "Istakthartuhu, aku menganggapnya terlalu banyak." Sebab ini bukan tentera Arab biasa, ini tentera Rom. Yang kalau kita tengok zaman kita, kalaulah tentera kuasa besar dunia, mereka ada peralatan-peralatan yang canggih, yang bernilai mahal, yang berharga mahal. Maka sebab itu Khalid bin Al-Walid kata, terlalu banyak wahai Rasulullah daripada biasa. Sebab itu aku melarang. Maka Nabi SAW bersabda, jangan begitu, idfa'u, serahkanlah kepada tentera yang layak menerimanya. Maka bila Nabi dah buat keputusan begitu, Khalid bin Al-Walid terima, dia tak ada masalah. Namun kerana nanti kita akan lebih jelas bila kita baca hadis berikut. Dalam hadis berikut, sebelum Auf bin Malik jumpa Nabi, dia dah terang-terang beritahu kepada Khalid bahawa jangan buat begitu. Sebab Nabi dah kata, maka bagi kepada siapa yang berjaya mengalahkan musuh, barang-barang yang ada pada musuh. Maka Auf bin Malik, dia telah beritahu awal kepada Khalid. Maka bila Khalid diarahkan oleh Nabi seperti apa yang Auf bin Malik kata, famarra Khalidun bi Auf, maka Khalid telah melewati Auf bin Malik. Fajarrah, maka telah menarik Auf. Jarrah ini fa'il dia adalah Auf. Maka Auf bin Malik telah menarik. Biridaihi, hi ini adalah Khalid. Maka Auf bin Malik telah menarik kain selendang, kain ridak Khalid. Lalu dia berkata, dalam sebahagian para ulama menyebut istihza'an bi Khalid, kerana nak mengejek ataupun nak berkata dalam nada mengejek kepada Khalid. Apa dia berkata? Hal anjastu laka, bukankah aku telah katakan kepada kamu, ma zakartu laka, apa yang aku telah sebut daripada keputusan Nabi SAW. Kan aku dah cakap, Nabi SAW akan suruh bagi bahawa apa yang seseorang itu boleh kalahkan musuh, barang-barang musuh adalah milik tentera tersebut. Aku dah cakap dah dengan kamu, namun kamu tak nak dengar. Fasami'ahu Rasulullah, maka Nabi SAW mendengar ejekan, kata-kata sinis, sindiran daripada Auf kepada Khalid bin Al-Walid. Dan Nabi ini adalah seorang yang sangat menghormati ketua-ketua yang Nabi lantik. Dan Nabi ingin pada sahabat yang lain menghormati ketua-ketua yang Nabi lantik. Fastughdiba, maka perkataan itu telah membuat Nabi marah.
Maka baginda bersabda, la tu'tihi ya Khalid, jangan bagi salab tersebut, barang-barang si mati tersebut kepadanya wahai Khalid. Jangan bagi kepadanya wahai Khalid. Kemudian Nabi bersabda, hal antum tariku li umara'i, boleh tak kamu tinggalkan sahaja untukku ketua-ketua yang aku lantik? Kenapa kamu tak puas hati dengan ketua yang aku lantik? Maka Nabi tegur kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi beri perumpamaan. Sabda Nabi, innama masalukum wa masaluhum, sesungguhnya perumpamaan kamu wahai orang-orang biasa dan juga perumpamaan mereka ketua-ketua yang Nabi lantik, kamathali rajulin, adalah seperti seorang lelaki, ustur'iya ibilan aw ghanama, yang mana dia telah diminta untuk mengambil unta dan kambing untuk dibawa meragut. Maka ada orang minta tolong dengan pengembala, tuan tolonglah bawakan unta saya, kambing saya untuk mendapat padang yang padang rumput yang elok, makanan yang elok. Maka dia pun minta tolong. Fara'aha, maka pengembala tersebut tolong untuk membawa binatang-binatang yang bukan milik dia pun untuk meragut rumput. Summa tahayyana saqiyaha, ketika tiba waktu untuk memberi minum, fa'auradaha, maka pengembala ini membawa binatang tersebut hauda, ke sebuah kolam. Fasyara'at fihi, maka mulalah minum unta-unta ini akan air yang ada di tempat tersebut. Kadangkala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kadangkala unta-unta yang bukan milik pengembala ini, mereka telah minum air-air yang jernih. Watarakat kadrah, dan dia telah tinggalkan untuk pengembala ini air yang keruh. Maksudnya yang bagus semua kamu rakyat dapat. Sementara pemimpin, sabda Nabi, kamu hanya bagi kepadanya yang keruh. Semua salah pemimpin. Semua salah ketua yang aku lantik. Semua salah panglima yang aku lantik. Maka Nabi bagi perumpamaan, menegur sikap sebahagian para sahabat yang pada waktu itu berkata buruk tentang panglima, tentang ketua yang Nabi SAW lantik. Maka sabda Nabi, begitulah kamu, wahai rakyat, wahai para sahabat, fasafuhu lakum, maka kamu mendapat semua yang elok-elok sahaja. Bila berperang, harta rampasan kamu nak, salap kamu nak, padahal yang teruk berfikir yang perlu menanggung segalanya adalah ketua yang Nabi lantik. Wa kadruhu, sementara yang keruh, alaihim, kamu tinggalkan untuk panglima dan ketua yang Nabi lantik, itu pun kamu masih lagi menyindir, mengejek dan berkata buruk tentang mereka. Dan inilah kadangkala realiti pada setiap zaman, iaitu yang orang biasa seperti kita dapat semuanya. Kadangkala yang elok, tetapi yang buruk-buruk semuanya disalahkan kepada yang dilantik. Yang mana belum tentu, kalaulah kita mendapat jawatan tersebut, kita boleh melakukan lebih baik daripada itu. Maka Nabi SAW tegur pasukan tentera yang menyindir dan berkata tidak elok kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Jelas ke jelas? Riwayat 4569 ni pun sambungan adalah ataupun penjelasan pada hadis yang kita baru baca tadi. Terus baca 4569. Daripada Auf bin Malik al-Ashja'i, perawi yang sama dengan riwayat sebelum ini, beliau telah berkata, kharajtu ma'aman kharaja, aku telah keluar bersama dengan pasukan tentera yang telah keluar, ma'a Zaid bin Harithah, bersama dengan Zaid bin Harithah dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang sama yang berlaku pada pertengahan tahun yang ke-8 Hijrah. Warafaqani, dan telah menemaniku madadiyun, askar-askar bantuan daripada Yaman, termasuklah daripada Banu Himyar yang kita sebut pada riwayat sebelum ini. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama, ghaira annahu qala fil hadis qala Aufun, maka Auf telah berkata, lalu aku telah bercakap kepada Khalid, ama alimta, adakah engkau tak tahu wahai Khalid, sesungguhnya Nabi sentiasa memutuskan bisalab, barang-barang yang terdapat pada si mati, lil qatil, adalah milik tentera yang berjaya mengalahkannya. Maka Khalid bin Al-Walid berkata, bala, bahkan, walakinni, namun aku menganggap ianya terlalu banyak, sebab itu aku tak nak bagi.
Dan sebab itu Auf bin Malik tak berpuas hati, dia mengadu kepada Nabi SAW sehingga berlaku apa yang berlaku pada riwayat sebelum ini. Jelas ke jelas? 4570 baca sanad dia. Ini berkenaan tentang seorang spy, mata-mata musuh yang berjaya dibunuh oleh Salamah bin Aqwa. Maka zaman dulu, maka masing-masing mempunyai spy, mata-mata. Maka pernah satu ketika sedang tentera Islam, pasukan Islam, mereka berhenti rehat, maka tiba-tiba datang seorang asing yang berlagak seperti mereka sebahagian daripada kalangan orang Islam. Dia duduk makan dengan tentera Nabi, dia cek berapa kekuatan tentera Islam, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tiba-tiba dia berlari semula kepada unta dia dan dia bergegas pergi. Maka ada seorang sahabat cuba kejar dengan unta yang lain, namun tak berjaya. Sehinggalah ada seorang sahabat yang kalau kita baca dalam sirah, dia mempunyai larian lebih laju daripada kuda. Ini real, ini bukan cerita reka-reka. Nama sahabat itu Salamah bin Aqwa. Maka Salamah bin Aqwa telah berjalan kaki, berlari, mengejar mata-mata musuh ini supaya segala kelemahan tentera Islam tak sampai kepada musuh dan dia berjaya mengalahkan musuh tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, segala apa yang ada pada orang yang kamu berjaya kalahkan, maka harta itu adalah milik kamu. Maka ini pun termasuk dalam hadis-hadis berkenaan tentang salabul qatil. Barang-barang yang ada pada musuh yang telah dikalahkan adalah milik tentera yang berjaya mengalahkannya. Maka riwayat 4570, baca sanad dia. Maka daripada sahabat Nabi Abu Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, daripada Salamah bin Aqwa, Abi itu adalah ayah dia, ayah kepada Iyas. Maka daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ghazawna ma'a Rasulillah, kami pernah berjuang bersama dengan Nabi SAW dalam pertempuran Hawazin. Ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah pada bulan Syawal, sekitar Syawal Zulqa'dah tahun yang ke-8 Hijrah. Perang ni lama. Nabi SAW bertempur lebih kurang hampir 2 bulan. Selepas pertempuran Hawazin, maka berlaku pula pertempuran Taif. Dan Nabi hanya balik semula ke Ji'ranah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-8 Hijrah. Hampir 2 bulan berlakunya terus menerus pengepungan dan pertempuran. Maka berkata Salamah bin Aqwa, fabaina nahnu, sedang kami bersama dengan Nabi SAW natadaha, makan pada waktu pagi. Izja'a, tiba-tiba telah datang rajulun, seorang lelaki, ala jamalin ahmar, menunggang unta berwarna kemerah-merahan. Fa'anakhah, maka lelaki ini datang, dia buat macam biasa, dia telah mendudukkan untanya, summan taza'a talaqa, dia telah mengeluarkan satu tali yang diperbuat daripada kulit, min haqabih, daripada lilitan tali yang dia ada, faqayyada, lalu dia telah mengikat, bihi, dengan tali kulit tersebut, al-jamal, unta dia. Summa taqaddama, kemudian dia datang, yataghadda ma'al qaum, bersarapan pagi bersama dengan para sahabat. Dia buat macam biasa, padahal dia adalah mata-mata dan spy. Wa ja'ala yanzur, maka spy ini dia telah mula melihat dengan teliti. Wafina, dan ketika itu kata Salamah, memang ada di antara kami dha'fatun, yang lemah tubuh badan, wariqatum minaz zahri, dan mempunyai kekurangan pada binatang tunggangan. Maksudnya kami kenderaan perang pun tak cukup, tubuh badan kami pun lemah. Wa ba'duna musyatun, bahkan ada sebahagian daripada kami yang memang berjalan kaki. Lalu dia teliti semua kelemahan tentera Islam. Idh kharaja yashtaddu, tiba-tiba dia keluar daripada kawasan tempat tentera Islam, berlari. Fa'ata jamalah, maka dia bergegas pergi kepada untanya. Fa'atlaqa qaidah, melepaskan tali ikatan untanya. Summa anakha, dia mendudukkan untanya. Faqa'ada alaih, dia duduk di atas untanya. Fa'atharah, dan dia bergegas bergerak dengan untanya. Fashtadda bihil jamal, maka dia larikan dengan laju unta dia, sebab rupa-rupanya dia spy.
dia adalah mata-mata daripada musuh. Bila dia dah dapat apa yang dia nak dapat tentang kelemahan tentera Islam, maka dia pun bergegas untuk pergi kepada pasukan dia. Fattaba'ahu rajulun ala naqah. Maka seorang sahabat Nabi yang perasan telah bergegas mengikutinya menunggang unta yang berwarna kehitaman. Warqa adalah warna kehitaman, warna gelap. Berkata Salamah, wa kharastu ashtaddu. Salamah bin Aqwa dia memang terkenal dengan sahabat yang lari laju. Maka aku telah mengejar dengan berjalan kaki, dengan berlari. Fakuntu inda waraqin naqah. Maka adalah aku berada di bahagian punggung unta. Summa taqaddamtu. Unta ini adalah unta sahabat yang cuba mengejar. Summa taqaddamtu. Kemudian aku telah maju ke depan sehinggalah ketika mana aku berada di bahagian belakang unta musuh. Summa taqaddamtu. Aku berlari lebih laju, aku mendahului sehingga aku berjaya memegang tali kekang unta musuh. Fa'anaqtu. Maka aku paksa unta tentera musuh tersebut duduk. Falamma wada'a rukbatah. Apabila sahaja lutut unta tersebut menyentuh bumi, ikhtarattu sayfi. Aku telah mengeluarkan pedangku daripada sarung. Fadarabtu ra'sar rujul. Dan aku telah penggal kepala spy dan mata-mata musuh tersebut. Di sini memang kalau kita baca dalam sirah, terkenalnya kisah Salamah bin Aqwa dalam banyak peristiwa, dia seorang sahabat yang berlari laju. Bahkan dalam sirah kita belajar, dia boleh berlari sambil memanah dengan tepat. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok movie, ada orang berlari dengan laju, maka kebanyakannya mereka ambil daripada kisah benar Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Kita mungkin kata mustahil lah, bohong. Tapi sebenarnya itulah kelebihan Salamah bin Aqwa. Dia boleh berlari seperti kuda, bahkan lebih laju, dan dapat mengalahkan unta radhiyallahu anhu. Banyak peristiwa tentang kelebihan Salamah bin Aqwa. Fanadara, maka terjelupuk jatuh. Nadara ay saqata, maka terjatuhlah musuh tersebut. Kemudian aku telah membawa unta musuh tersebut. Aku menuntunnya, membawanya. Alaihi rahluh, di atas unta tersebut adalah peralatan-peralatan. Wasilahuh, dan juga senjata-senjata orang yang aku telah berjaya mengalahkannya. Fastaqbalani Rasulullah, maka Nabi telah menyambutku sebab aku berjaya menjadikan musuh tidak tahu kelemahan umat Islam, tentera Islam. Wan nasu ma'ah, dan begitu juga orang ramai menyambutku. Maka baginda bertanya, man qatala rajul, siapakah yang telah membunuh musuh tadi? Maka semua orang berkata, Ibnul Aqwa, Salamah bin Aqwa, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, lahu salabuhu ajma', semua barang-barang milik musuh, unta, senjata, semuanya adalah milik Salamah bin Aqwa. Maka ini adalah tajuk yang kita baca, bahawa barang-barang musuh yang berjaya dikalahkan oleh tentera, maka semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Jelas ke jelas? Berkenaan tentang at-tanfil wa fida'il muslimina bil usara, boleh untuk menebus orang Islam yang ditawan bil usara dengan tawanan perang. 4571 baca sanad dia. Maka ini mengisahkan berkenaan tentang Salamah bin Aqwa juga, yang mana dalam peperangan ini dia bersama dengan Abu Bakar melawan musuh daripada Banu Fazarah, dan mereka telah memperoleh kemenangan yang besar, dan Salamah bin Aqwa berjaya mendapat seorang tawanan daripada kalangan musuh yang merupakan antara tawanan yang paling cantik. Maka Nabi telah minta Salamah bin Aqwa untuk menjual kepada baginda akan tawanan perang tersebut. Maka pada mulanya Salamah bin Aqwa tak nak, sebab diinginkan tawanan tersebut, hamba tersebut untuk diri dia. Sehinggalah diserahkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjadikan tawanan tersebut sebagai tebusan bagi tentera Islam yang ditawan oleh penduduk-penduduk Mekah. Maka daripada sini kita belajar boleh untuk membuat pertukaran di antara musuh dengan tentera Islam yang ditawan. Maka berkata Salamah bin Aqwa, aku pernah berperang melawan Banu Fazarah, wa alaina Abu Bakrin, dan ketua kami adalah Abu Bakar. Ammarahu, Nabi SAW telah melantik Abu Bakar sebagai ketua ke atas kami. Falamma kana bainana wa bainal ma',
maka tak kala di antara kami dan di antara kami dan juga di antara mata air saatan, jarak perjalanan lebih kurang 1 jam, maka Abu Bakar memerintahkan kami fa'arrasna, maka kami telah berehat dulu sebab mereka nak buat serangan hendap pada penghujung malam. Maka mereka dah berjalan sepanjang siang dan malam, maka Abu Bakar suruh mereka berehat dulu supaya mereka ada tenaga. Thumma syannal gharah, kemudian kami telah membuat serangan hendap daripada semua arah. Syanna bermaksud daripada semua arah, ay farraqaha fi kulli nahiyah, pada hasyiah nombor 1. Maka kami telah membuat serangan hendap daripada semua penjuru. Fawaradal ma', dan kami telah berjaya tiba di mata air di mana musuh berada. Faqatala man qatala alaih, dan maka telah terbunuhlah mereka yang terbunuh daripada kalangan musuh. Wasabah, dan kami berjaya menawan saki-baki daripada tentera musuh sebagai tawanan. Wa anzuru ila unuqim minan nas, kata Salamah bin Aqwa, dan aku melihat ada sekelompok daripada kalangan musuh, ada di antara mereka kanak-kanak. Fa khasyitu an yasbikuni, yang mana mereka ni cuba melarikan diri. Kata Salamah, maka aku khawatir mereka akan mendahuluiku ilal jabal, untuk menyembunyikan diri di bukit. Faramaitu bisahmin, maka aku telah mula memanah ke arah mereka, tapi bukan untuk membunuh mereka. Aku memanah bisahmin dengan anak panah, bainahum wa bainal jabal, di antara mereka dengan bukit, supaya mereka tak menuju ke arah bukit. Falamma ra'au sahma, bila mereka melihat adanya anak panah, maka mereka pun berhenti daripada melarikan diri. Faji'tu bihim, maka aku telah membawa mereka semua, asukuhum, menuntun mereka kepada Abu Bakar. Wa fihim imra'atun, dan ada di kalangan mereka yang kami berjaya tawan, ada seorang wanita daripada Banu Fazarah. Alaiha kisya'um min adam, dia hanya berpakaian dengan kisyak bermaksud nita', nita' bermaksud pakaian kulit. Maka dia hanya memakai pakaian daripada kulit. Qala al-kisya' ay an-nata'. Ma'aha, dan wanita ini mempunyai seorang anak perempuan, yang mana anak perempuannya itu min ahsanil Arab, adalah daripada antara wanita Arab yang paling jelita yang pernah aku jumpa, kata Salamah. Fasuktuhum, maka aku telah membawa mereka semua, sehinggalah aku membawa mereka kepada Abu Bakar. Fanaffalani, maka Abu Bakar telah memberi kurniaan, anugerah kepadaku, ibnataha, akan anak perempuan kepada wanita tersebut, yang merupakan antara tawanan perang yang cantik, hamba yang cantik. Maka kami telah tiba di Madinah, wa ma kashaftu laha thawba, dalam keadaan aku tidak menyentuh lagi perempuan tersebut. Dia tak sentuh pun perempuan tersebut. Falaqiyani Rasulullah fi suq, maka Nabi telah menemuiku di pasar. Maka baginda berkata, wahai Salamah, hablil mar'ah, berikanlah kepadaku hamba perempuan yang kamu dapat tersebut. Tapi bukan untuk Nabi. Nabi sebenarnya nak buat pertukaran dengan musuh. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, laqad a'jamatni, demi sesungguhnya aku menyukai hamba perempuan tersebut. Wa ma kashaftu laha thawba, dalam keadaan aku belum lagi menyentuhnya. Thumma laqiyani Rasulullah minal ghadi fi suq, keesokan hari Nabi bertemu aku lagi. Nabi bersabda kepadaku, wahai Salamah, hadiahkanlah kepadaku hamba perempuan tawanan tersebut. Lillahi abuka, demi Allah, demi ayahmu. Maka aku pun berkata, hiyalaka ya Rasulullah, maka tawanan tersebut adalah milikmu wahai Rasulullah. Maka demi Allah aku tidak menyentuhnya lagi wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menghantarkan tawanan perang tersebut kepada penduduk Mekah, fafada biha, dan Nabi berjaya untuk menebus dengan sebab seorang perempuan tersebut beberapa orang daripada kalangan umat Islam, kanu usirru bi Makkah, yang mana mereka ini sebelum itu ditawan di Mekah. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa pertukaran dengan musuh, tentera-tentera Islam ataupun orang Islam yang ditawan adalah boleh, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung kemudian pada riwayat 4572, dan jangan lupa insyaAllah jam 10 malam, 10.30 malam akan ada pembacaan sirah secara santai di Facebook dan Telegram bersempena dengan bulan Rabiul Awal insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi insyaAllah.